Okay, so guys, hari ni aku akan cerita kat korang biologi tingkatan 5 KSSM. Tajuk 11 iaitu perwarisan monohybrid. Okay, apakah definisi kacukan monohybrid? Perwarisan monohybrid dia melibatkan satu ciri dengan trait berbeza dikawal oleh satu gen. Okay, untuk maklumat lebih lah, bidang kajian tentang perwarisan dan variasi dinamakan genetik. Orang first kali yang kemukakan prinsip untuk menerangkan mekanisme pewarisan secara saintifik iaitu Gregor Mendel. Mendel dikenali sebagai pengasas kepada genetik moden hasil daripada sumbangannya dalam bidang genetik. Okey. Eksperimen Mendel. Okey. Mendel dia mendapati ada bahawa tumbuhan macam kacang pis, Pisum sativum ada 7 ciri. Okay, kacang pis ni ada trait bertentangan yang nyata dan mudah dikesan. Mendel menyarankan teori bahawa ciri yang ada pada induk diturunkan kepada anak melalui gamet jantan dan gamet betina. Hal ini menunjukkan bahawa nukleus gamet jantan dan juga gamet betina membawa maklumat genetik perwarisan ciri itu. Okey, faktor pewarisan yang menentukan satu ciri itu dikenali sebagai gen. Okey, korang boleh tengok dekat gambar ni ya. Next, dalam eksperimen pewarisan monohybrid, Mendel telah menggunakan tumbuhan kacang pis baka tulen bagi generasi induk untuk mengkaji perwarisan ciri-ciri yang ada dalam kacang pis. Pokok kacang pis berbaka tulen maksud dia pokok yang dihasilkan melalui pendebungaan sendiri dan ada trait sama dengan induk dari segi kandungan gen. So, tumbuhan tinggi dengan baka tulen sentiasa menghasilkan anak-anak yang tinggi sahaja dalam pendebungaan sendiri. Dalam prinsip kedominanan, Mendel menerangkan bahawa bagi sepasang trait yang bertentangan, satu trait ditentukan oleh faktor perwarisan dominan, manakala trait bertentangannya ditentukan oleh faktor pewarisan resesif. Okey, faktor pewarisan yang dominan akan menindas kesan faktor pewarisan yang resesif. Hal ini menyebabkan trait resesif tidak kelihatan walaupun faktor perwarisannya wujud bersama faktor perwarisan trait dominan pada induk asal. Okey, Mendel ni pilih kacang pis dalam dia punya eksperimen tu sebab kacang pis ni boleh tanam dengan mudah dan hasilkan banyak anak pokok. Okey, lepas tu kacang pis ni ada struktur pembiakan jantan dan betina. Selang antara generasi kacang pis adalah pendek dan juga mempunyai ciri dan trait bertentangan yang jelas. So bawah ni kau boleh tengoklah gambar dia sendiri ha. Aku malas nak baca. So, istilah yang berhubung dengan pewarisan. So, ada certain istilah yang penting yang kita tahu dalam bab ni. Okay, gen dan alel. Gen merupakan unit asas pewarisan yang terdiri daripada satu segmen DNA yang menduduki lokus tertentu pada kromosom. Gen juga mengawal ciri yang tertentu dalam suatu organisma. Alel ialah bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. So ni kedudukan gen pada kromosom homolog tu lah. Ni. Okey, fenotip dan juga genotip. Okay, fenotip ialah ciri-ciri yang ditunjukkan ataupun dipamerkan oleh suatu organisma seperti tinggi. Genotip pula komposisi gen suatu organisma dan tidak dapat dilihat. Sebagai contohnya, 2T besar ataupun 1T besar 1T kecil iaitu genotip bagi tinggi ataupun 2T kecil iaitu genotip bagi rendah. Ciri dan trait. Okay, ciri ialah faktor yang diwariskan macam ketinggian, warna mata, kumpulan darah dan juga kehadiran lesung pipit. Sesuatu ciri merupakan sifat tersendiri bagi sesuatu organisma. Trait
Trait pula ialah variasi bagi ciri tertentu. Setiap ciri yang diwarisi terdiri daripada trait tertentu. So, contohnya, ketinggian adalah suatu ciri, manakala tinggi atau rendah adalah traitnya. Okay, tadi aku dah sebut pasal alel, and now aku nak sebut pasal alel dominan dan juga alel recessive. Okay, alel dominan ialah alel yang sentiasa menunjukkan traitnya apabila hadir dan menutup atau menindas kesan alel recessive. Diwakili dengan huruf besar sebagai contohnya B besar. Okay, alel recessive ialah alel yang menunjukkan traitnya apabila kedua-dua alel ialah alel recessive. Kesan alel recessive ditindas jika alel dominan hadir bersama-sama. Okay, alel recessive ni diwakilkan dengan huruf kecil. Contohnya B kecil. Homozygot dan juga heterozygot. Homozygot ialah kedua-dua alel di lokus pasangan kromosom homolog adalah sama. Contohnya B besar ataupun B kecil. Heterozygot pula alel di lokus pasangan kromosom homolog adalah berbeza. Contohnya B besar dan juga B kecil. Okay, generasi induk dan generasi filial. Generasi induk ialah generasi pertama yang melibatkan dua individu yang dikacaukan bagi meramalkan atau menganalisis genotip anak yang dihasilkan. And generasi filial ialah generasi yang terhasil daripada kacukan berturut-turut dari satu generasi induk yang ada baka tulen. Okay. Trait pula tadi ada trait pun ada dua macam alel. Trait dominan dan juga trait recessive. Trait dominan akan ditunjukkan apabila kedua-dua alel dominan berpasangan atau satu alel dominan berpasangan dengan satu alel recessive. Contohnya double B besar ataupun satu B besar, satu B kecil. Sekejap, ada setengah satu iaitu trait recessive. Trait recessive akan dipamerkan jika allele recessive berpasangan dengan allele recessive. Sebagai contoh, B kecil dan B kecil. So, okay. Baka tulen dan hybrid. Baka tulen maksud dia individu tersebut ada dua alel yang sama untuk trait tersebut. Hasil pendebungan sendiri akan sentiasa mengekalkan ciri induk dalam setiap generasi. Manakala hybrid ialah hasil kacukan dua variety berbaka tulen. So, ni pula gambar perhubungan antara beberapa istilah yang penting tadi dalam genetik. Okey, sekarang ni berdasarkan rajah kacukan dalam rajah 11.5, kita tengok dulu gambar ni. Okey, bagi pewarisan monohybrid, nisbah genotip generasi F2 ialah 1 BB nisbah 2 BB nisbah 1 BB. Nisbah fenotip pula generasi F2 ialah 3 ungu nisbah 1 putih. Segi 4 panet, tak tahu. Okay, juga boleh digunakan untuk meramal nisbah dan kebarangkalian genotip dan fenotip anak yang terhasil. Kotak di dalam segi 4 punet mewakili kombinasi alel yang mungkin di dalam zygot ataupun anak yang terhasil. So, ni pula gambar kacukan monohybrid menggunakan segi 4. And last one, hukum Mendel 1. Okay, Mendel mengemukakan hukum Mendel 1 yang dikenali sebagai hukum segregasi. Sekali lagi, hukum segregasi. Tak tahulah kenapa nama dia macam tu. So, ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang alel. Hanya satu daripada pasangan alel ini akan diwariskan ke dalam gamet. Okay, so kita boleh rumuskan daripada eksperimen monohybrid Mendel ni. Sesuatu ciri diturunkan daripada induk kepada satu generasi yang lain ditentukan oleh suatu faktor genetik yang dikenali sebagai gen. Sesuatu trait dikawal oleh sepasang faktor yang disebut sebagai alel.
Sepasang alel ini akan segregasi. Maksud segregasi ni terpisah secara rawak semasa pembentukan gamet. Hanya satu alel daripada pasangan ini akan berada di dalam gamet. Semasa persenyawaan, zygote yang terhasil akan mengandungi dua alel, satu alel daripada setiap induk bagi ciri tertentu. And last one, persenyawaan berlaku secara rawak, maka kombinasi genotip yang homozygote dominan akan menunjukkan trait dominan, manakala homozygote resesif akan menunjukkan trait resesif. Genotip heterozygote, iaitu kombinasi satu alel dominan dan satu alel resesif, menunjukkan trait dominan. So next kita akan belajar pasal 11.2 dan 11.3 yang disampaikan oleh Mahizam. Okay, Mahizam sila sambung. Pewarisan dihibrid. Definisi pewarisan kacukan dihibrid. Pewarisan dihibrid melibatkan pewarisan dua ciri. Setiap satu ciri dikawal oleh gen berlainan pada lokus berlainan. Rajah di bawah menunjukkan rajah skema pewarisan dihibrid antara dua induk tulen untuk mengkaji dua ciri pada kacang pis, iaitu warna biji benih dan bentuk biji benih. Dua induk baka tulen ini mempunyai pasangan alel homozigot dominan dan homozigot resesif. Kacukan antara dua induk tulen ini menghasilkan generasi F1 yang menunjukkan trait dominan, iaitu biji benih bulat dan kuning. Kacukan generasi induk. Induk baka tulen digunakan dalam kacukan. Ciri bagi bentuk biji benih dikawal oleh sepasang alel BB dan warna biji benih dikawal oleh sepasang alel KK. Hanya trait dominan sahaja kelihatan, iaitu bulat dan kuning. Kacukan generasi F1. Semasa pembentukan gamet, mana-mana alel bagi bentuk biji benih boleh berpasangan dengan mana-mana alel bagi warna biji benih. Apabila generasi F1 yang terhasil daripada kacukan dihibrid dikacuk sesama sendiri, 16 kombinasi genotip F2 akan terhasil. Kacukan ini menunjukkan 4 ciri fenotip dalam generasi F2. Kacukan dihibrid ini dapat ditunjuk melalui segi 4 punet seperti dalam rajah di bawah. Hukum Mendel 2. Mendel mengemukakan hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas yang menyatakan bahawa semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan alel boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alel yang lain. Rumusan daripada eksperimen dihibrid Mendel. Gabungan baru ciri muncul pada generasi F2, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau. Dua pasang ciri, bentuk dan warna biji digabungkan dalam generasi F1, tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. Gen dan alel. Definisi lokus. Lokus merupakan lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Setiap kromosom membawa banyak gen. Dalam manusia, bilangan gen yang mengikutkan protein dalam satu set kromosom haploid dianggarkan sebanyak 25,000. Alel yang mewakili suatu gen turut menduduki lokus yang sama dengan gen tersebut. Rajah di bawah menunjukkan terdapat 5 gen beserta alel masing-masing pada lokus yang tertentu pada sepasang kromosom homolog. Okay, so turn aku pula, iaitu 11.4. Pewarisan manusia. Terdapat dua jenis kromosom dalam manusia, iaitu autosom dan kromosom seks. Sel soma manusia mempunyai 44 autosom dan 2 kromosom seks. Autosom berbeza dari segi saiz dan panjang. Di bawah ni kalau boleh nampak jenis-jenis jenis kromosom dalam manusia. Dan jadual ni lah. Ada autosom dan kromosom seks. Kalau boleh tengoklah perbezaan dia.
Bilangan dan struktur kromosom yang hadir di dalam nukleus sel dikenali sebagai kariotip. Kromosom disusun secara berpasangan iaitu mengikut pasangan kromosom homolog berdasarkan saiz, kedudukan sentroma dan corak jalur pada kromosom. So yang kat bawah tu kau boleh nampak belah kanan di XX tu perempuan dan yang lelaki XY tu yang lelaki punya SY kromosom dia. Okey. Okey, lepas tu perubahan bilangan kromosom boleh terjadi akibat kegagalan kromosom homolog berpisah semasa anafasa 1 atau kromatid kembar gagal terpisah semasa anafasa 2. Peristiwa ini dipanggil sebagai tak disjuksi dan boleh berlaku kepada kromosom tertentu. Apabila tak disjuksi berlaku dalam manusia, gamet sama ada sperma atau ovum boleh mempunyai bilangan kromosom yang kurang daripada 23 iaitu 22 atau lebih daripada 23 iaitu 24. Maka apabila persenyawaan berlaku zygote yang terhasil mungkin mempunyai 45 kromosom atau 47 kromosom. Contoh-contoh penyakit genetik yang disebabkan oleh tak disjungi kromosom termasuklah sindrom Down, sindrom Turner dan sindrom Klinefelter. Okay. Korang boleh baca dulu. Yang warna kuning ni ialah sindrom Down. Yang warna purple tu ialah sindrom Turner. Dan yang warna hijau sikit ni iaitu sindrom Klinefelter. Okay, korang boleh baca. Okay, kita gerak pula pada pewarisan manusia. Kumpulan darah ABO. Sistem darah ABO dalam manusia merupakan satu contoh bagi alel berbilang. Kumpulan darah dikawal oleh satu gen yang terdiri daripada 3 alel yang berlainan pada satu lokus iaitu alel yang tu dan alel yang tu dan yang tu. Tak tahu macam nak sebut tapi yang tu lah. Okay. Alel ini menentukan jenis antigen yang terdapat pada permukaan membran sel darah merah. Walau bagaimanapun, seorang itu hanya membawa 2 alel sahaja untuk penentuan kumpulan darah. Kedua-dua IA dan IB, rasa macam tu lah sebutan dia, IA dan IB adalah alel dominan manakala IO kot adalah alel resesif. Maka kombinasi alel IA dan alel IO kurungan IA dan IO akan menunjukkan fenotip darah kumpulan A, manakala IB dan IO menunjukkan fenotip darah kumpulan B. Alel IA dan IB adalah kodominan, terdapat satu sama lain. Apabila kedua-dua alel ini hadir bersama, kesan berdua-dua alel ditunjuk. Kombinasi kedua-dua alel ini menunjukkan fenotip darah kumpulan AB seperti jadual yang kat bawah ni menunjukkan ringkasan tentang ciri fenotip dan genotip kumpulan darah ABO dalam manusia. Okay, korang tengok dulu ni apa tu nama jadual kat bawah ni. Okay, so soalnya, bagaimana anda menyelesaikan masalah pewarisan kumpulan darah seperti yang berikut? Okay, soalan dia ialah seorang lelaki yang mempunyai darah A berkahwin dengan seorang perempuan yang kumpulan darah B. Terangkan kemungkinan pasangan ini mendapat anak yang mempunyai darah O. Okay. Aku bagi dalam 10 second. So korang boleh pause kalau nak pause. Kalau tak nak pause tak apa.
10 second korang jawab soalan ni Okay. Kita tunggu habis. Okay, so perbezaan dia, kedua-dua ibu bapa ialah heterozygot darah A dan darah B. Rajah skema kacukan pewarisan darah ini ditunjukkan dalam rajah 11.15 seperti rajah di bawah inilah. Yang ni. Yang belah kiri tu bapa, yang belah kiri tu bapa, yang belah kanan tu ibu. Kau boleh tengok Okay, so selepas itu faktor rhesus atau RH. Selain antigen A dan antigen B yang terdapat pada permukaan sel darah merah manusia, terdapat satu lagi antigen iaitu antigen D yang dikali sebagai faktor rhesus atau RH. Sebagai sel darah merah individu yang mengandungi faktor rhesus disebut sebagai rhesus positif RH+, manakala individu yang tidak mempunyai faktor rhesus dikali sebagai rhesus negatif atau RH negatif. Perluasan faktor rhesus daripada ibu bapa kepada anak adalah berdasarkan prinsip hukum Mandel. Faktor rhesus dikawal oleh gen yang terdiri daripada sepasang alel iaitu RH+, yang bersifat dominan, manakala RH negatif bersifat resesif. Genotip bagi individu RH positif mungkin homozygot dominan RH+ dan RH+, atau heterozygot iaitu RH+ dan RH negatif. Individu yang RH negatif ialah homozygot resesif, RH negatif dan RH negatif. Okay, rajah dekat sebelah ni menunjukkan pewarisan faktor rhesus boleh salah. Rajah kat sebelah ni menunjukkan faktor rhesus. So, kita pergi ke thalassemia. Penyakit thalassemia ialah penyakit pewarisan. Penyakit ini diturunkan kepada satu generasi ke generasi yang seterusnya. Thalassemia atau thalassemia, tak tahulah macam mana sebut, berlaku disebabkan oleh mutasi gen yang berlaku pada autosom, iaitu pada kromosom 11 atau 16. Thalassemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh pembentukan hemoglobin yang abnormal dan kekurangan bilangan hemoglobin. Saiz sel darah merah adalah lebih kecil dan lebih pucat. Rajah kat sebelah ni menunjukkan kebarangkalian yang berlaku dalam pewarisan thalassemia. Pembawa thalassemia dikatakan sebagai thalassemia minor, yang mana seorang individu itu mempunyai alel resesif thalassemia tetapi tidak mempunyai tanda-tanda thalassemia. Pengesanan thalassemia hanya boleh dibuat melalui ujian darah. Menghidap thalassemia pula dikatakan sebagai thalassemia major, yang mana seseorang individu itu membawa kedua-dua alel resesif thalassemia. Penghidap thalassemia major akan menunjukkan tanda-tanda thalassemia seperti kelihatan letih dan pucat, sesak nafas, serta perubahan pada pembentukan tulang muka sejak dari umur 3 hingga ke 8 bulan. So, kita pergi pula pada penentuan jantina. Lelaki mempunyai 44 tambah XY kromosom dan perempuan mempunyai 44 tambah XX. Sperma yang dihasilkan oleh testis ialah haploid dan membawa dua jenis kromosom iaitu 22 plus X dan 22 plus Y. Oocyte, tak tahu saya sebut, yang itulah skunda yang dihasilkan juga ialah haploid dan membawa satu jenis kromosom iaitu 22 plus X. Seks atau jantina, anak ditentukan semasa persenyawaan. Darjah kat sebelah ni pula dia tunjuk penentuan jantina anak.
Kau hitung Kita pergi pada ciri terangkai seks. Gen-gen yang mengawal ciri tertentu yang terletak pada kromosom seks tetapi tidak terlibat dalam penentuan ciri seks dikenali sebagai gen terangkai seks. Gen-gen buta warna dan hemofilia terdapat pada kromosom X. Gen-gen ini dipanggil sebagai gen terangkai X. Sifat buta warna dan hemofilia disebabkan oleh gen resesif yang terangkai pada kromosom X. Kromosom Y adalah lebih pendek daripada kromosom X dan tidak mempunyai banyak alel seperti pada kromosom X. Maka, bagi lelaki, mana-mana trait yang disebabkan oleh alel dominan atau alel resesif pada kromosom X sahaja yang ditunjukkan. Okay, so kita pergi ke pasal satu iaitu buta warna dulu. Buta warna merupakan keadaan seorang itu tidak dapat membezakan warna yang tertentu. Biasanya warna merah dan hijau. Buta warna berlaku disebabkan oleh alel resesif yang dibawa pada kromosom X dan kebanyakan penghidap buta warna ialah lelaki. Dalam kajian, pewarisan trait terangkai seks kromosom X dan Y sentiasa ditunjukkan semasa menulis genotip. Alel dominan dikawal oleh huruf besar manakala alel resesif dikawal oleh huruf kecil pada kromosom X. Cara menulis genotip untuk pewarisan buta warna adalah seperti dalam jadual di sebelah. Raja kat sebelah ni pula menunjukkan skema pewarisan buta warna jika seorang lelaki yang mempunyai penglihatan normal berkahwin dengan seorang perempuan heterozygot untuk buta warna. So siapa yang buta warna kau boleh siapa nak test korang buta warna ke tak, ini nombor berapa yang aku paparkan ni. So korang tengok nombor berapa ni. Kalau korang tahu je, kalau korang dapat tengok nombor dia, korang check kau bagi komen kat bawah, okay? Nice. Okay, kita pergi ke pula hemofilia. Hemofilia merupakan keadaan darah tidak dapat membeku secara normal disebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Hal ini mengakibatkan pendarahan berlebihan secara dalaman atau luaran dan dapat menyebabkan kematian. Hemofilia disebabkan kehadiran alel resesif pada kromosom X dan faktor ini menyebabkan lelaki menjadi menghidap hemofilia. Perempuan hanya mendapat hemofilia jika terdapat dua alel resesif pada kedua-dua kromosom X. Jadual dekat sebelah ni menunjukkan penulisan genotip dan fenotip bagi pewarisan hemofilia. Rajah ini pula menunjukkan skema bagi pewarisan hemofilia. So, korang boleh tengok dulu. Korang boleh pause ataupun korang nak tengok dulu benda ni semua, boleh, korang boleh pause. Tak apa. Okay, so sebab itu kebolehan menggulung lidah dan bentuk lengkap cuping telinga. Kebolehan menggulung lidah serta bentuk lengkapan cuping telinga, macam gambar kat belah kiri dengan belah kanan ni. Belah kiri tu ialah kebolehan menggulung lidah dan belah kanan tu ialah lengkapan cuping telinga, merupakan ciri-ciri yang boleh diwarisi daripada ibu bapa kepada anak-anak mengikut hukum Mandel. Kebolehan menggulung lidah dikatakan sebagai satu trait dominan. Bentuk cuping telinga tidak melengkap pula terdapat dominan terhadap cuping telinga melengkap. Okay, so last kali. Pedigri keluarga. Pedigri atau silsilah keluarga boleh dianalisis untuk menyiasat pewarisan ciri manusia. Pedigri keluarga merupakan satu cara aliran melalui beberapa generasi untuk menunjukkan perhubungan keturunan dan pewarisan ciri yang dikaji daripada nenek moyang sempunya kepada individu dalam generasi semasa. Analisis
Pedigree keluarga ini membolehkan ahli genetik membuat ramalan tentang perbalasan ciri gen yang berkenaan dan juga mengenal pasti sifat dominan gen atau sifat resesif gen. Ciri gen dominan muncul dalam semua generasi, manakala ciri gen resesif mungkin tersembunyi dalam generasi yang tertentu. So, raja kat sebelah ni menunjukkan carta pedigree sesuatu keluarga bagi 3 generasi. So kau boleh tengok dekat jadual ni. Jadual ni dia menerangkan tentang perbalasan penyakit hemofilia dalam satu keluarga. So kau boleh tengok simbol-simbol dia dan dia punya perkaitan-perkaitan dia. Tapi kau nak tengok dalam buku teks supaya lebih jelas, iaitu muka surat 250 Biologi tingkatan 5 KSSM. Okay, itu je daripada kami. Harap korang enjoy lah video kita orang ni. Kita orang ni ada kekurangan, ada kekurangan semua tu lah. So harap korang enjoy. Dan kalau macam bosan ke apa ke, study lah. Tolong lah. SPM nak dekat lah. Sedar-sedar lah diri tu Okay, itu dah pada kami. Saya Sohidin, Mahizam dan Arif daripada kami, dan sekian, terima kasih. Have a nice day. Bye.